Baik, kita mulakan hadis hari ini. Hadis 1443. 1443 mengenai tentang dakwa dan bukti. 1443. Siapa yang nak baca boleh buka mic yang nak baca. Buka mic. Okey. Omong itu mana tidak berkata-kata. Ya. Allah tidak berkata-kata tu. Omong tu mana berkata-kata. Ya. Baik, catatkan hadis 1443. Hadis sah. Hadis 1443 hadis sah. Matan, orang yang memungkiri sumpahnya akan mendapat azab yang pedih. Sebagai hukum, sebagai satu ketentuan. Baik, di sini ada 3 golongan yang mana Allah Ta'ala tidak akan berkata-kata besok di akhirat, dan Allah tidak akan mensucikan dosa-dosanya. Dan juga Allah tidak akan melihat mereka, dan mereka akan diazab dengan azab yang amat pedih.
Siapa 3 orang ini? Pertama diterangkan bahawa orang yang tinggal di padang pasir atau sedang berada di tengah padang pasir melihat orang lain kekurangan air. Padahal ia mempunyai kelebihan air, tapi tidak mahu membantu orang yang kekurangan air. Maka orang ini dimurkai oleh Allah. Ini boleh dikiaskan juga bukan hanya di padang pasir, tetapi boleh dikiaskan juga kita setempat. Contohnya misal kata, ya, tempat kita ada air, tapi tempat lain tak ada air. Ya. Ada setengahnya begini. Ya. Mereka ni duduk di sebelah dengan lombong. Ya. Ada satu kaca benar di lombong. Dan dia duduk di lombong. Kawasan lombong tu memang air dia banyak, air lombong tu cantik. Air lombong tu boleh diminum. Satu masa, ya, perkampungan tu memang kering, memang tak ada air. Ya. Dan air paip pun tak ada masa itu. Jadi orang-orang ni mintalah dengan orang yang rumahnya dekat dengan lombong tadi, sebab lombong tu kawasan dia juga. Ya. Bekas lombong tu kawasan dia, orang minta banyak air. Tapi orang ni tak kasih. Ya. Sebab kawasan dia tak kasih. Pintu luar dikunci. Jadi orang tak boleh masuk lah. Ya. Gate luar dah dikunci dah, tak boleh orang masuk. Jadi ya, hal macam ini besok mereka termasuk dalam golongan yang nombor 1. Ya. Samalah dengan jiran-jiran kita. Contohnya jiran kita ni air tak ada, air paip tak ada. Tapi rumah kita alhamdulillah adalah air. Apa salahnya kalau kita berikan untuk dia makan minum? Lebih-lebih tak boleh lah, tak cukup kita sekolah. Untuk makan minum kita bagi. Apa salahnya? Jadi ya, di sini perlu ada perasaan. Kalau Allah nak sayangkan kita, kalau Allah nak pandang kita, nak berkata-kata dengan kita, nak mengampuni dosa kita, maka ya, ingatlah ihsan dalam hadis ini. Ya. Nombor 2 yang diterangkan tadi, orang yang menjual barang dagangan setelah solat asar dengan disertai sumpah bahawa barangnya dibeli dengan harga sekian dan sekian, dan orang lain yang telah diberitahu diminta untuk menguatkan keterangannya itu. Jika ada pembeli yang datang, padahal sebenarnya harga barangnya tidak ada yang menawar sama sekali, tindakan penjual dengan cara mengaburi semacam ini adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Jadi cara macam ini, ya, tidak termasuk dalam kalangan yang nombor 2. Ya. Dia mengaku barang yang telah ditawar oleh orang sekian dan sekian, padahal sebenarnya tidak ada orang tawar pun. Ya, itu hukumnya haram. Ya. Sebenarnya tak ada pun orang tawarkan barang tu sekian-sekian, tapi dia sendiri yang buat kata macam itu. Ya. Yang ketiga, yaitu seorang yang bersedia taat kepada khalifah atau imam atau pemimpin dengan syarat mendapatkan bahagian atau diberi kedudukan tertentu. Jika ia diberi kedudukan atau bahagian tertentu, maka ia kemudian membelut dan memberontak kepada imam atau engkar kepada imam, maka orang semacam ini dimurkai oleh Allah. Mentaati imam kerana janji nak mendapatkan, ya, nak mendapatkan imbahan tertentu dari imam. Imam ni kita katakan itulah tadi, dia sama ada khalifah, ya, kalau dulu khalifah ataupun pemimpin, itu dikatakan sebagai imam. Ya. Jadi ya, bila ya dia diberi imbahan, ya, dunia, wah dia senang. Ya.
Kalau tidak diberi, dia tidak memenuhi ketaatannya. Ini ya, hal yang macam ini ya, adalah termasuk dalam bentuk ketiga ini. Jadi artinya ya, tiga hal ini dalam hadis sahih ini yang adalah orang-orang yang besok di akhirat Allah Ta'ala berkata-kata, tidak mau melihat, tidak mau membersihkan dosa-dosa mereka. Dan mereka akan menerima azab yang pedih. Baik ya, kita teruskan lagi. Siapa nak baca, silakan buka mic ya. Hadis 144. 1444. Sila. Baik, carikan ya. 1444 ya, hadis lemah. Carikan hadis lemah. Matan dia, hakim boleh mengambil sesuatu kebijaksanaan terhadap suatu hal yang ada bukti dari yang mengadu dan bukti dari terdakwa. Hukum lil irsyad. Hukum lil irsyad. Lil irsyad untuk pimpinan. Dalam hadis ini saya boleh ulangkan balik. Sesungguhnya dua orang datang berselisih dengan seekor unta. Salah seorang di antaranya berkata, unta ini diperanakkan di tempat saya. Dan dia mengajukan bukti-bukti. Lalu Nabi menetapkan unta itu untuk orang yang memegang unta itu di tangannya. Jadi itu yang dikatakan dalam hukum tadi. Hakim boleh mengambil sesuatu kebijaksanaan terhadap suatu hal yang ada bukti dari yang mengadu dan bukti dari yang terdakwa. Itu kebijaksanaan ya, hakim. Ya. Jadi pada masa itu Nabi dikatakan sebagai hakim yang mengadilinya. Ya, walaupun hadis ini lemah, tapi untuk pimpinan boleh. Ya. Hadis 1445 pula, siapa nak baca silakan. Buka mic ya. 1445 dengan 1446 boleh baca. Silakan, buka mic ya. Orang yang okey, sila.
Satu lagi. Satu lagi. Ya, baik, catatkan dulu hadis 1445, hadis lemah. Matan, menuntut perkara boleh dimintai sumpahnya. Boleh diminta sumpahnya. Penuntut perkara, saya ulang, penuntut perkara boleh diminta sumpahnya. Hukum lit targhib, lam taro rin yaba. Bunyinya lit targhib. Saya ulang, lam taro rin yaba. Bunyi lit targhib. Dalam braket, menggemarkan. Menggemarkan. Baik, saya bahas semula. Ada di 1445. Orang yang mengaku mempunyai barang dan datang berselisih kepada Nabi, maka Nabi meminta dia untuk bersumpah atau mengajukan bukti-bukti yang sah. Jika tidak ada bukti yang sah dan ia berani bersumpah, maka barang yang dituntut itu diserahkan kepadanya. Jadi ya, kalau dia tak ada bukti tapi dia mengajukan sumpah dan dia berani bersumpah, maka pihak hakim dia boleh condong kepada yang bersumpah. Tapi seandainya dia tipu dalam sumpahnya, itu bukan urusan hakim. Itu adalah urusan Allah untuk membalasnya. Ya. Dan hadis 1146, catatkan, hadis sah. Matan, kalau perlu boleh menggunakan ilmu firasat. Ilmu firasat untuk memutuskan suatu hal yang dapat menimbulkan kekacauan
di dalam masyarakat. Hukum lil irsyad. Baik, apa cerita dalam hadis 1446 ini? Zaid adalah hamba dan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa sebelum beliau diangkat oleh Allah sebagai rasul. Itulah Zaid, anak angkat rasul. Zaid ini berkulit putih. Zaid kemudian mempunyai anak, yaitu Usamah bin Zaid, yang kulitnya hitam. Ada anak angkat pula, anaknya pula kulitnya hitam. Ya. Hal ini menjadi pembicaraan masyarakat Quraisy. Seolah-olah Usamah bukan anak Zaid. Bapaknya putih, anaknya hitam. Ya. Padahal sebenarnya Usamah ini anak Zaid. Ia kulitnya hitam kerana isteri Zaid adalah orang Habsi yang juga berkulit hitam. Ya. Isteri Zaid ini orang Habsi, Habsah. Ya. Dia memang berkulit hitam. Umpatan masyarakat Quraisy itu membuat hati Nabi menjadi sedih. Sebab Zaid baik. Istrinya maupun Usamah merupakan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, Mujazziz al-Mudakhliji, seorang ahli genetik yang pada waktu itu pemeriksaannya melalui tanda-tanda tubuh antara dua orang, menetapkan bahawa Usamah benar-benar anak Zaid. Kerana kaki Usamah sama bentuk dan rupanya dengan kaki Zaid. Kesaksian ahli genetik ini atau firasat tadi sangat mengembirakan Nabi SAW, sehingga baginda menghabarkan kepada Aisyah tentang kegembiraannya ini. Dengan demikian, apa yang selama ini merungsingkan orang Quraisy dan masyarakat Mekah dapat dibantah dengan kesaksian ahli genetik ini atau firasat ini. Ya. Ini pun kacau juga. Ya. Bapa putih, anak hitam. Ya. Dah kecoh pula. Ya. Dalam masyarakat pun masalah juga. Ya. Jadi macam ada kes lain, anak dia kerinting. Anak dia kerinting rambutnya. Sedangkan dia tak ada kerinting, mak ayah tak kerinting. Anaknya pula macam negro. Ya. Dia punya rambut. Ya. Jadi, Nabi SAW memandangkan ia ditarik oleh keturunan. Jadi artinya antara suami isteri ini ada ditarik oleh keturunan. Maknanya walaupun semasa lahir adik-beradik tak kerinting, tapi kepada cucu dia menarik keturunan. Jadi moyang-moyang dulu yang berkerinting tadi dah lahir pada cucu. Maknanya cucu dapat tarik keturunan itu. Terkadang macam itulah yang dikatakan tarik keturunan. Ada. Jadi hal yang macam ini, janganlah sampai seseorang itu menuduh macam mana terkena Zaid, dituduh anaknya, Usamah ini anak Zaid, kata bukan anak dia, kecoh. Jadi kadang kena perhatikanlah. Dulu ada tak kamu keturunan bangsa apa, moyang-moyang kamu dulu ada keturunan Pakistan ke, India ke,
Jadi bila ditarik macam tu, kadang ya ada dia punya keturunannya. Ya. Maknanya ditarik oleh cucu. Cucu pula lain, muka pula muka Pakistan, maknya Melayu, bapaknya Melayu. Ya, anak pula muka Pakistan pula. Ya, rupa moyang dia dulu memang Pakistan. Ya. Jadi macam itulah ya. Ini makna kesaksian ya. Baik. Kita teruskan hari ini tajuk baru lagi ya. Tajuk baru bab Kitabul Atqi. Kitabul Atqi. Ya. Atqi ni maknanya kemerdekaan. Ya. Atqi ni maknanya kemerdekaan. Dia punya dalam hadis tu a'taqa. A'taqa yu'tiku. Dia ada madinya a'taqa imra'an. Ya, i'taqa tu a'taqa. Af'ala 4 huruf ya. Kitabul Atqi, bab atau kitab kemerdekaan. Okey, siapa nak baca silakan, boleh buka mic. Sambung. Sila. Okey. Hadis 1447. Hadis 1447, hadis sah. Matan, dianjurkan orang Islam memerdekakan hamba Islam. Hukum litarghib macam tadi, lam taro ghin ya ba. Litarghib ya, ada tadi lam taro ghin ya ba. Litarghib maknanya menggemarkan. Baik. Maksud daripada hadis tersebut, seorang Muslim yang memerdekakan saudaranya sesama Muslim dari perhambaan, maka kelak ia akan dibebaskan oleh Allah dari azab neraka. Jika ia membebaskan separuh, maka ia kelak akan dibebaskan oleh Allah separuh anggota badannya. Muslim yang memerdekakan Muslim lain dari perhambaan ini boleh melakukan baik dengan jalan membeli saudara Muslim yang menjadi hamba atau dengan jalan tukar-menukar tawanan antara pasukan Muslim dengan pasukan kafir. Ya. Ini bab perhambaan. Jadi kita boleh memahami atau mempelajari sahaja, tapi kita tidak ada hamba. Ya. Jadi kita hanya belajar ya macam mana mereka dulu ada hamba. Ya, sebaiknya kalau kita mau memerdekakan, maknanya Allah nanti merdekakan kita daripada api neraka, atau dibebaskan kita dari api neraka. Dan begitu juga kalau kita tukar-tukar tawanan, kita dapat menawan tentera kafir, orang kafir juga dapat menawan tentera Muslim. Jadi dengan jalan tukar-menukar itu dikatakan kita memerdekakan ya orang yang diperhambakan. Baik ya, 1448 dengan 1449. Siapa nak baca silakan.
Buka mic. Mic buka ya. Dan menurun. Sila. Ya. Ya. Ya, semak semua. 1448 dengan 1449 satu hukum ya. Hadis sah. Matan menganjurkan supaya kita berusaha juga memerdekakan hamba Muslim yang perempuan. Hukum litarghib macam atas tadi, sama. Litarghib ya, maknanya untuk menggemarkan. Menggemarkan kita memerdekakan hamba. Mana memerdekakan dua hamba Muslim perempuan. Ya, itu adalah di antara pelepasan dirinya dari api neraka. Jadi di sini nak menunjukkan menggemarkan supaya kita memerdekakan hamba. Ya. Dan juga ya kita macam sekarang ya tak ada hamba tapi kadang diperhambakan. Ya. Contohnya kita tengok ya yang baru-baru ini rakyat kita ya bekerja di luar negara, tawaran kerja ya dengan gaji yang lumayan dan sebagainya, tapi sampai sana dia sudah jadi hamba, sudah terkurung ya dan tak boleh keluar ke mana ya. Maka dia betul-benar dijadikan sebagai perhambaan ya. Sebenarnya gaji tak ada, apa tak ada ya, dia kena buat kerja yang dipaksa. Jadi gaji tak ada, betul, dikurung dan tak dapat nak keluar. Jadi mana yang ya dapat diusahakan dapat keluar tadi, itulah yang menceritakan. Jadi itu pun salah satu daripada ya perbuatan yang termasuk dalam hal ini. Ya, kita melepaskan mereka daripada perhambaan itu, ya, benar-benar diperhambakan. Sebab itu janganlah terpesona dengan tawaran-tawaran kerja dalam internet ini ya, yang ditawarkan dengan gaji yang lumayan itu dan ini. Hakikatnya sampai sana mereka sudah terperangkap ya. Yang perempuan-perempuannya dijadikan pelacur-pelacur dan ya berbagai-bagai kegiatan yang tidak baik. Kesian tengok ya. Jadi ya mereka sukar untuk melepaskan diri sebab kawalan ketat ya. Jadi ya rakyat kita, bukan rakyat kita, rakyat lain pun ada, tapi rakyat kita yang kita nak kisahkan ya, yang terperangkap dengan hal itu.
Jadi alhamdulillah ada juga yang dapat melarikan diri, dapat melepaskan diri. Dia pergi ke dutaan dan sebagainya dan sampai kepada negara kita, dan mereka inilah yang menceritakan, ya, supaya yang lain jangan sampai terperangkap. Dia dah kena, ya, di antaranya yang melawan dibunuh, ya, mana yang melawan akan dibunuh. Jadi tak ada harga diri, masa itu tidak ada harga, ya. Jadi ya, ini bab kemerdekaan. Baik, ya, kita teruskan 1450. Siapa nak baca silakan. 1450. Kejap. 1450. Siapa nak baca? Buka mic, ya. Sila. Ya. Baik, catatkan 1450 hadis sah. Matan, dianjurkan memerdekakan hamba yang harganya mahal. Hukum sunnah. Baik, dalam hadis ini dimaksudkan perbuatan manusia, ya, perbuatan manusia mukmin yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah ialah keteguhan imannya kepada Allah dan kemudian berjihad menegakkan syariat Allah. Adapun usaha memerdekakan hamba yang paling tinggi nilainya di sisi Allah ialah memerdekakan hamba yang paling mahal harganya dan paling dicintai dan disenangi oleh tuannya. Tuannya menyayangi hamba ini. Tuannya meletakkan harga mahal. Ada orang nak memerdekakan hamba ni, diletakkan harga yang mahal. Ya. Jadi kalau, ya, siapa berani, ya, sanggup nak membayarnya, dipersilakan. Jadi, ya, ini dikatakan oleh Nabi, ya, memerdekakan hamba yang paling tinggi nilainya di sisi Allah ialah memerdekakan hamba yang paling mahal harganya, ya. Karena memang macam itulah orang-orang penting bila dijadikan sebagai hamba, ya, maka, ya, tuannya, ya, tidak akan melepaskan dia, kecuali kalau dia membayar harga yang tinggi, dia akan lepaskan. Jadi, ya, kalau, ya, orang-orang Muslim yang prihatin supaya ia tidak terus diperhambakan, maka dibayarlah walaupun berapa harganya. Itulah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala, ya. Baik, ya, kita teruskan 1451. Siapa nak baca? Silakan. Sila.
Dia. Hadis 1451 hadis sah. Matan, dianjurkan orang yang bersekutu dalam satu hamba berusaha memerdekakan semua bahagian dari hamba itu. Hukum sunnah. Baik. Maksud hadis ini, bila seorang Muslim bersekutu dengan beberapa orang lain dalam memiliki seorang hamba. Hamba ini bukan kepunyaan seorang. Ya, bersekutu, ada beberapa orang. Kalau dia sanggup, maka dia hendaklah berusaha untuk membayar harga hamba yang menjadi bahagian dari pemiliknya. Kemudian ia memerdekakan hamba itu. Atau kalau dia tidak dapat, ia melepaskan bahagian dari yang ia punyai, kemudian menyatakan bahawa hak dirinya atas hamba itu telah dilepaskan, sehingga meringankan beban hamba tersebut untuk memerdekakan diri dari tuan-tuannya dengan baki harga yang dimiliki oleh sekutu dari tuan yang memerdekakan itu. Contohnya, misal kata tuan ini milik 4 orang. Ya, hamba ni milik 4 orang. Salah seorang membayar kepada yang 3 orang ni. Jadi sekarang hamba tu sudah jadi milik dia seorang. Lalu dia pun merdekakannya. Ya. Ataupun ya, dia bersekutu 4 orang pada satu hamba. Kemudian ya, seorang ini dia melepaskan persekutuan dia. Maka artinya dah tinggal 3 orang. Artinya 3 orang ni ya dah kira tak berat sangatlah. Ya, seorang dah lepaskan diri. Jadi hal-hal yang macam ini adalah dituntut ya, dalam menggemarkan ya, memerdekakan hamba. Kalau tak dapat semua, sebahagian pun tak apa. Maknanya dia melepaskan diri dia sebab dia tak mampu nak bayar 3 orang ni. Dia lepaskan diri saya tarik dirilah. Ya. Jadi saya punya hak saya dah merdekakan. Artinya dia telah melepaskan hak dia. Artinya sebahagian dia telah melepaskan sebahagian daripadanya. Itu pun dituntut dan ya, hal yang baik buat orang itu. Ya. Jadi dalam Islam ni, kalau kita baca hadis-hadis yang sebegini, nak menunjukkan bahawa kita ya, orang Islam ni sebenarnya tidak suka ya, diperhambakan atau menghambakan. Ya. Jadi sebelum-boleh kita nak merdekakan hamba. Ya, sebab itu lepas zaman Nabi mana ada hamba ya. Tak ada hamba. Jadi masing-masing mereka memerdekakan hamba. Sebab ganjaran di sisi Allah amat besar. Seorang boleh terlepas daripada api neraka kerana dia memerdekakan hambanya.
Bila merdeka tu anda samalah dengan dia orang lain. Ya. Dia bukan taraf hamba. Dia boleh berbuat macam orang lain lah. Bekerja seperti orang lain. Ya, kalau dapat upah seperti upah orang lain yang merdeka, bukan upah hamba. Ya. Macam tu. Baik, lagi 1452. Siapa nak baca? Silakan. 1452. Sekejap ya. Okey, sila. Siapa nak baca? Buka mic dia. Sila. Baik. Tak payah. 1452, catatkan hadis sah. Matan. Sekutu dalam satu hamba boleh minta hamba itu bekerja dengan mendapat upah sampai beberapa waktu. Upah itu digunakan untuk memerdekakan seluruh bahagian dari hamba itu. Hukum lil irsyad. Lil irsyad ni mana untuk pimpinan ya. Lil irsyad. Ejaan Arabnya lam alif ro, shim alif dal. Lam alif ro, shim alif dal.